Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ustaz Muhammad Azri Izzat bin Rasidi, guru subjek pendidikan Islam untuk kelas awak. Jadi alhamdulillah kita dapat bersua melalui video ini untuk permulaan tahun. Jadi insya-Allah kita akan berkenalan dari masa ke semasa. Okey, kita mulakan kelas kita ini dengan doa. Saya minta yang berada di rumah, pelajar-pelajar yang berada di rumah, tadah tangan, betulkan niat, sama-sama kita aminkan doa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam keadaan norma baharu ini, kita perlu alert, kita perlu mencuba, kita perlu beranikan diri untuk mencuba, dan kita perlu berkorban untuk mencapai kejayaan, insya-Allah. Jadi tajuk hari itu kita akan masuk dalam bidang tilawah Quran, iaitu tajuknya mukmin yang bertakwa. Saya akan edarkan kamu buku teks online, ataupun siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 2. Muka surat 2, mukmin yang bertakwa. Okey, kita tengok. Okey, objektif pelajaran kita perlu tahu apa objektif kita. Bila kita tahu, insya-Allah kita akan capainya. Dan saya harap dan saya minta semua pelajar yang berada di rumah fokus dan beri perhatian dan mencuba, berani mencuba. Di rumah, walaupun saya si nampak awak di rumah, tapi awak buat untuk diri awak sendiri, insya-Allah. Okay, yang pertama kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Awak akan diajar, saya akan pasang video, tengok video, ataupun saya baca sendiri, tengok macam mana sebutannya. Boleh buka YouTube juga untuk tengok bagaimana bacaan-bacaan yang betul. Okey. Dan yang kedua, saya akan menyatakan intisari ayat. Dan yang ketiga, kamu semua akan menghafaz ayat Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ini 1 hingga 5. Sepanjang minggu tu lah, cuba hafal, pendek aja 1 hingga 5, tak panjang. InsyaAllah, saya yakin awak semua boleh buat. Saya sangat yakin awak semua boleh buat di rumah. Okey, kita tengok. Saya akan pasang satu video, satu suara, suara bacaan surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Awak dengar dan awak cuba ikut. Buka buku surat 2, buku teks, ada satu petikan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Awak baca dan tengok, tunjukkan mana disebut, mana dibaca itu awak tunjukkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, kita cuba sekali lagi ikut
bacaan ini. Salah. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Untuk bacaan ini saya boleh sharekan video bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ataupun awak boleh buka dalam YouTube bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dan awak ikut, awak ulang dan minta tolong ibu dan ayah awak di rumah untuk dengar bacaan awak. Untuk dengar bacaan awak. InsyaAllah bila buka sekolah kelak, saya akan tasmik awak seorang demi seorang ataupun awak boleh hantar voice note bacaan awak di rumah untuk saya dengar. Awak PM saya lah, dalam grup ada. Okey, kita tengok pula maksud ataupun intisari ayatnya. Yang pertama, Alif Lam Mim. Maksudnya Alif Lam Mim. Allah sahaja yang mengetahui. Dan yang kedua, Al-Quran tidak ada sebarang keraguan atau syak padanya dan menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Dan Al-Quran ini merupakan kata-kata Allah, firman Allah, wahyu daripada Allah. Dan selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran, insya-Allah lurus jalan kita. Sebab itu kita perlu baca Al-Quran dan kita perlu fahami maksud Al-Quran. Yang perlu kita yakin Al-Quran ini sahih, betul, tepat, tiada keraguan dalamnya. Okey. Yang seterusnya ialah iaitu orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan solat serta membelanjakan harta yang diberikan kepada mereka. Perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Apa perkara-perkara gaib? Nanti awak senaraikan. Saya nak minta awak semua senaraikan 5 perkara gaib. 5 perkara gaib. Ataupun apa yang awak tahulah tentang perkara-perkara gaib. Okey. Dan mendirikan solat. Solat tu kita mendirikannya insya-Allah. Maka kita ini adalah orang yang beriman. Jaga solat kita. Sebab dengan solat itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pelajar-pelajar yang berada di rumah dengar, kita perlu solat. Supaya apa? Solat itu boleh menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan solat adalah perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Dan yang ketiga, orang yang membelanjakan hartanya, orang yang bersedekah, orang yang infakkan hartanya ke jalan Allah. Okey, dan yang keempat, dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan sebelum daripadamu serta mereka yang yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Kita kena beriman kepada kitab dan kita kena yakin bahawa adanya hari akhirat, iaitu hari yang menentukan kita kelak sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Tempat tinggal kita kelak.
Dunia tu kita buat sebanyak mungkin bekalan-bekalan, dan akhirnya kelak bekalan-bekalan itulah yang kita akan tuai, yang akan kita kutip ketika mana kita berada di padang mahsyar ataupun pada hari akhirat kelak. Yang membantu kita. Buatlah kebaikan, buatlah amal soleh. Apa sahaja yang amal soleh, kebaikan yang berlaku di depan mata kita, kita buat. Walaupun sekecil-kecil kebaikan. Tengok orang depan rumah minta tolong, kita tolong. Kadang orang si minta tolong, kita hantarkan bantuan kita sendiri. Dan yang kelima, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. Disebut oleh Allah tadi, orang yang berjaya. Mungkin kita buat di atas tu semua tadi. Okey. Pandai jalan sendirinya. Okey. Okey, maksud takwa. Takwa ialah taat dan patuh. Taat dan patuh. Takwa adalah maksudnya daripada segi bahasa ialah taat dan patuh. Taat. Taat tu contoh kita taat pada ibu ayah kita, apa yang kita buat? Kita akan lakukan apa yang ibu ayah kita suruh, apa yang ibu ayah kita suka, kita tinggalkan, apa yang membuatkan hati ibu dan ayah kita gembira, kita akan laksanakan. Betul? Itu taat dan patuh. Patuh kita dengar dan kita akur apa yang perlu kita buat. Daripada sudut istilah pula ialah mengawal diri dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Itulah takwa daripada istilah. Mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dengan erti kata lain, ialah kita lakukan apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Kita tengok pula ciri-ciri orang yang bertakwa. Tengok ada sik pada diri kita, mesti ada. Kalau sekiranya tidak ada, kita mesti ubah diri kita jadi orang yang bertakwa. Kita tengok yang pertama. Okey? Yang pertama, ini menurut surah ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Hari kiamat, belum nampak lagi. Kita perlu beriman. Beriman pada hari akhirat kelak. Okey, yang bawah tu. Yang kedua, mendirikan solat. Ciri-ciri orang yang beriman, mendirikan solat. Ada sik kita tinggalkan solat. Mungkin sekiranya kita ada tinggalkan solat, mulai saat ini kita jangan tinggalkan solat, cepat-cepatkan solat. Sebab orang yang bertakwa ialah orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, menginfakkan harta ataupun sedekah. Ada duit sikit kita sedekah. Ustaz, saya masih kecil lagi, masih sekolah lagi. Macam ni saya nak infak. Apa yang kita ada itu kita sedekahkan. Mungkin sahaja kita bekal makanan. Contohlah bekal makanan. Ada kawan kita tu lapar. Kita bahagikan sedikit. Ikut kemampuan kita. Kita ada RM1. Mak ayah kita bagi bekal kita RM1. Kita tengok ada kutipan tabung. Simpan kan. Belanja 90 sen. 10 sen simpan untuk kita sedekah. Contoh. Infakkan harta. Bila awak dah semakin membesar, dan awak dapat pekerjaan, semakin besar, semakin banyak kita bersedekah. Setiap apa yang kita sedekahkan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab. Percaya dengan apa yang kitab katakan. Sebagai umat Islam, Al-Quran. Kita berpegang kepada Al-Quran. Mesti beriman kepada Al-Quran. Dan yang seterusnya beriman pada hari akhirat. Tadi pun saya dah sebut juga, beriman kepada hari akhirat. Jadi kita perlu yakin bahawa adanya semua ini dan akan menjadikan kita ini orang yang
bertakwa. Okey, kita tengok pula bagaimana usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa usaha awak untuk jadi orang yang bertakwa? Apa usaha awak untuk jadi orang bertakwa? Kita tengok. Yang pertama, sentiasa menunaikan solat tepat pada waktunya. Bila kita dengar azan, cepat-cepat untuk menunaikan solat. Ambil wuduk untuk tunaikan solat. Kalau kita dengar azan di masjid, kita pergi masjid. Bagi lelaki, pergi masjid untuk solat berjemaah. Kita solat di awal waktu. Latih diri kita untuk menunaikan solat di awal waktu. Biar kita, bila kita tinggalkan solat ataupun kita lambatkan solat, kita ada rasa perasaan yang tidak senang. Biar kita latihkan diri kita seperti itu. InsyaAllah, bila kita latih, sentiasa, solat itu menjadi darah daging kita, kita akan seronok untuk bersolat. Yang kedua ialah membaca dan memahami Al-Quran. Bagi yang belum lancar ataupun tidak pandai membaca Al-Quran, mulai untuk membaca Al-Quran. Yang tidak lancar, kita latih selalu. Tapi perlu berguru dekat kampung awak ataupun ibu ayah awak. Saya yakin orang-orang yang hebat untuk membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Belajarlah dengan mereka. Di sekolah boleh jumpa saya. Tapi di rumah awak cari orang yang mungkin imam-imam di kampung, ibu ayah awak, ataupun guru yang mengajar Al-Quran di kampung, belajar. Dan bila kita belajar, bukan setakat belajar, bukan setakat membaca, dan kita fahami maksudnya. Maksudnya perlu difahami, bukan kita faham dengan cara kita, tapi kita faham melalui guru-guru kita. Okey, yang ketiga, berakhlak mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Kita contohi siapa? Kita contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan ramai orang, umat Nabi Muhammad mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara-perkara yang baik. Sekiranya kita nampak perkara yang tidak baik di depan mata kita, kita tinggalkan. Jangan buat. Latih diri kita. Okey, yang seterusnya, meninggalkan perbuatan yang mendorong kepada maksiat. Jauhkan. Kita dengar ada sekumpulan ini mengumpat. Kita elakkan daripada duduk dalam golongan tersebut. Larikan diri kita daripada orang yang mengumpat. Kita tengok orang buat perkara-perkara yang tidak baik. Apa yang perlu kita buat? Kita tinggalkan mereka. Ataupun kalau kita boleh untuk tegurkan mereka, tegur, nasihat supaya jangan buat. Dan ataupun kalau kita tidak mampu untuk menegur mereka, kita elakkan diri kita daripada golongan tersebut. Maksudnya kita pisahkan. Bukan tidak boleh berkawan, boleh. Tapi kita bila mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik, kita lari. Dan jangan duduk dalam golongan yang sentiasa membuat perkara-perkara yang tidak baik. Seperti contoh, maksud maksiat ini ialah apa-apa sahaja perkara yang mendatangkan dosa. Itulah maksiat. Maksiat bukannya laki dan perempuan berpegang tangan, laki perempuan bersama-sama. Bukan maksiat itu sahaja. Maksiat, segala apa perkara yang mendatangkan dosa, itulah maksiat. Kita waktu belajar tapi kita tak nak belajar, itu pun maksiat. Jadi kita paksa diri kita lawan. Setiap kali ada datangnya suara-suara yang tidak didengari kita tapi dengar dari dalaman itu yang madah, jangan belajar, kelaklah belajar, tidurlah dulu. Kita lawan dan kita paksa diri kita untuk menidakkan apa yang mereka katakan, suara dalaman tu. Okey? Yang seterusnya ialah berusaha dan bekerja dengan ikhlas. Paksa diri kita, usaha diri kita untuk buat sesuatu dengan ikhlas. Seperti yang saya sebut tadi, sekiranya kita buat sesuatu itu dengan ikhlas ataupun kita buat sesuatu itu dengan keadaan kita positif, insya-Allah perkara yang kita buat akan jadi seronok.
Sekiranya kita buat sesuatu ini dengan marah-marah, dengan tidak ikhlas, dengan perasaan yang penuh sangkaan buruk, maka kita tidak akan dapat buat perkara itu dengan baik. Okey, dan seterusnya ialah rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Usaha dahulu, buat dulu, lepas itu kita sertakan dengan doa, minta Allah, ya Allah, pemudahkanlah ya Allah urusan aku ya Allah, dan kita bertawakal, berserah kepada Allah. Okey. Memohon doa dan keredaan daripada ibu dan ayah. Ini adik-adik, pelajar-pelajar yang berada di rumah sangat penting. Keredaan ibu dan ayah. Saya tekankan keredaan ibu dan ayah. Reda Allah datangnya daripada keredaan ibu dan ayah. Murka Allah datangnya daripada kemukaan ibu dan ayah. Minta doa, mak, tolong doakan aku, mak. Mak, tolong doakan saya, mak. Minta, ayah, tolong doakan yang baik-baik untuk saya, ayah. Minta mereka doakan untuk kita. Dan yang seterusnya ialah yakin dengan adanya perkara-perkara gaib, perkara-perkara seperti pahala dan syurga. Yakin ada balasan syurga dan neraka. Kita tidak pernah nampak syurga dan neraka, tapi kita tahu bahawa syurga itu indah, neraka itu sangat seksa, dan kita mengharapkan syurga. Jadi kita buat yakin bahawa syurga itu, kita yakin bahawa syurga itu ada, pahala itu ada, dosa itu ada. InsyaAllah bila kita yakin, maka kita akan dapat mendidik diri kita menjadi baik, sekaligus kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi, kelebihan menjadi mukmin yang bertakwa. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala. Of course. Yang pertama, mendapat pahala. Kita mendapat pahala, kita jadi orang yang bertakwa. Sekiranya kita menjadi orang yang bertakwa, kita akan mendapat pahala. Dikasihi dan diredai oleh Allah, berjaya mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, sentiasa reda dan tabah menghadapi ujian. Tengok sekarang kan ada ujian. Sekiranya kita orang bertakwa, insya-Allah kita reda dan kita bersyukur dengan ujian yang Allah bagi ini. Tapi sekiranya kita bukan orang yang bertakwa, kita akan menerima ujian ini dengan penuh marah-marah, benci-benci, kasar-kasar. Itulah tanda orang yang tidak bertakwa. Tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif, dipandang tinggi oleh masyarakat, dan menjadi orang yang berilmu dan beramal. Maksudnya ialah keseluruhan ini tidak rugi kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak rugi, malah kita akan merasa lebih tenang, lebih gembira, lebih seronok hidup di muka bumi ini. Kita tengok pengajaran ayat. Pengajaran ayat yang pertama ialah Al-Quran menjadi petunjuk kepada umat Islam, orang yang beriman sentiasa yakin dengan perkara gaib dan hari kiamat. Solat fardu wajib ditunaikan dengan sempurna dalam waktunya, walau dalam keadaan apa sekalipun. Orang yang diberikan rezeki harta hendaklah membelanjakan hartanya ke jalan yang diredai oleh Allah. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa dapat membangunkan bangsa dan negara yang diredai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi, adik-adik pelajar yang berada di rumah, sekiranya ada pertanyaan, boleh tanya. Simpan dulu pertanyaan ataupun WhatsApp saya secara individu, insya-Allah saya akan jawab. Dan ada kerja rumah, jangan risau, ada kerja rumah. Kerja rumah untuk minggu ini ialah awak semua diminta untuk menghafaz surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Awak diminta untuk menghafaz ayat 1 hingga ayat 5. Dan saya nak minta awak buat rakaman video yang mana awak membaca surah
Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, yang mana video itu kamu rakam sepanjang seminggu ini, dan saya akan nyatakan kemudian di mana kamu perlu menghantar video ini. Nanti dalam grup kita, dalam grup WhatsApp, saya akan maklumkan dari masa ke semasa di mana perlu hantar tugasan ini. Tugasan ini mesti siap dalam tempoh 1 minggu ini, insya-Allah. Sampai hari Ahad, dan minggu depan saya nak awak dah hantar hari Ahad ini. Okey? Insya-Allah. Sampai di sini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap awak semua boleh ulang dan ulang baca surah ini dan fahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan saya akan hantar nota-nota ini kepada awak semua. Jangan risau, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.